Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari Baik, berjumpa kita lagi dalam PDPR untuk kelas RBT dan TMK. Baik, untuk minggu ni cikgu nak fokuskan pada subjek TMK sebab kita dah lama tinggal TMK, cikgu akan ulang balik beberapa perkara. Baik, hari ini cikgu akan tekankan berkenaan dengan tajuk pengatur caraan pengatur caraan di mana awak dalam pengatur caraan ni kita akan tengok 1.0 memahami apa itu pengatur caraan. Okey, dan standard pembelajaran dia 1.1 di mana kita boleh menyatakan kegunaan atau cara komputer dalam perkakas harian alat-alat yang ada di sekeliling kita, serta 1.2 membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam atur cara komputer. Baik, cuba lihat dekat sini apa yang dimaksudkan dengan pengatur caraan? Apa yang dimaksudkan dengan pengatur caraan? Okey, pengatur caraan ialah satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Setengah perkakasan harian mempunyai komputer benam. Komputer benam tu contohnya ada pada mesin basuh automatik nanti kita akan cikgu akan tunjukkan. Set arahan mengikut urutan yang telah disetkan, yang telah diadakan dalam sesebuah perkakas harian. Baik, kita tengok lagi Baik, tahukah anda mesin ini mempunyai pengatur caraan? Apa tu? Gambar mesin basuh. Ia dipanggil komputer benam. Ni kat mana komputer benam? Ni. Dekat butang-butang ni. Butang-butahan start, stop, spin apa semua tu. Itu kita panggil sebagai komputer benam. Pengguna hanya perlu menekan butang start dan mesin ini akan melaksanakan semua basuhan. Awak tekan satu je butang start, dia akan mula basuh, dia akan mula masukkan sabun, dia akan mula masukkan air, dia akan mula putar, dia akan mula bilas, dia akan keringkan. Akhir sekali dia akan keringkan. Automatik memang dah diautomatikkan. Kita hanya tekan start saja. Itulah teknologi. Bila kita tekan start, mesin yang buat kerja. Baik, mari kita lihat kegunaan atau cara komputer dalam kehidupan harian. Okey, cikgu akan bagi beberapa contoh. Baik, kita tengok mesin basuh elektronik. Atau cara komputer yang ada pada mesin basuh elektronik ini membolehkan ia mengesan berat muatan. Bila dia kesan, dia spin, dia putar dulu, dia timbang berapa berat baju tu. Kemudian dia tentukan cara basuhan macam mana, tempoh bilasan berapa lama, masa putaran berapa, berapa air diperlukan untuk baju yang banyak dia berat dia seperti yang ditimbang. Jadi kalau sikit-sikitlah air yang digunakan. Nampak tak? Kita tak perlu nak sukat air, mesin yang sukat air, mesin yang sukat sabun, mesin yang bagi tempoh berapa lama bilasan, berapa lama masa putaran, berapa lama masa pengeringan, mesin yang buat kerja. Baik, ketuhar gelombang mikro microwave atau cara komputer yang ada pada ketuhar gelombang mikro ni membolehkan perkakas ini menyediakan pelbagai jenis masakan. Kalau awak tengok tepi ni komputer benam dia. Nak tekan berapa lama, nak masak apa, steam, grill, panggang, bakar, kemudian apa, defrost, semua boleh. Tekan saja. Bila awak tekan, dia dah set dah masa berapa lama, 2 minit, 3 minit, 7 minit. Kemudian awak tekan start, dia mula buat kerja. Ini komputer benam dia tepi ni. Kemudian peti sejuk. Peti sejuk juga ada atau cara komputer. Dia atau cara komputer ni menentukan suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan. Kita kan ada tempat freezer, tempat kan ada dia punya partition kan, dia punya bahagian-bahagian. Kita tahulah freezer dia suhu dia berapa. Suhu air. Ini mesin ini adalah mesin peti sejuk yang mempunyai air sejuk dan air panas dekat sini. Baik, kemudian pembersih vacuum robotik. Ini kita panggil ulat lah ni. Ulat yang membersihkan lantai.
Atau cara yang komputer yang ada membolehkan ia bergerak membuat pembersihan di kawasan yang ditetapkan. Kita dah set dah kat mana dia nak lalu untuk sedut habuk-habuk dan kotoran tu. Kita dah setkan masa berapa lama. Kita tekan start, dia akan cek keluasan dia, dia akan cek laluan dia, dia akan bergerak. Masa dia tentukan bergantung kepada keluasan. Ni sekarang dulu mahal ni, sekarang dah murah. Hari tu cikgu nampak harga dia lebih kurang 899, brand Xiaomi dia bergerak sendiri. Kita masuk tidur, kita onkan lah dia. Nanti dia buatlah kerja. Dia bersihkan lantai. Baik, pendingin hawa ataupun aircon atau cara bagi pendingin hawa membolehkan penetapan suhu bilik, mengesan dan menyelarakan suhu bilik berdasarkan isyarat terima dari pengguna. Nak berapa banyak? Dia punya komputer benam kita kawal melalui alat kawalan jauh. Kita guna auto. Auto bila mula-mula dia sejuk, lepas tu dia akan kesan, dia akan detect berapa suhu dalam ruangan tu. Kalau dah terlampau sejuk, dia akan slow. Dia automatic slow. Suhu dia akan naik sikit. Baik, itu adalah aircon. Bermacam-macam, terlampau banyak dekat keliling kita ni bermacam-macam alat yang ada yang ada apa yang kita kata bermacam-macam alat yang ada komputer benam yang ada set arahan yang telah disetkan pada alat tersebut. Sebab itulah alat-alat ni mahal, sebab dia boleh menjimatkan masa kita, menjimatkan tenaga kita. Faham Baik, televisyen pintar juga. Ada tu cara komputer yang ada pada televisyen pintar membolehkan perkakasan ni mencapai aplikasi internet dan melakukan pelbagai fungsi interaktif. Sekarang dah keluar Smart TV. Dulu LCD, kemudian plasma, LED, sekarang Smart TV. Boleh connect dengan internet. Awak boleh buat macam-macam. Boleh buat kerja pun dalam ni. Boleh tonton video, boleh tengok Facebook. Sekarang dah banyak. Okay, baik. Cuba fikirkan. Cikgu nak awak fikirkan. Bolehkah murid-murid memberi satu contoh atau cara yang terdapat dalam perkasan harian selain daripada contoh yang cikgu bagi tadi? Cuba fikir lain. Cikgu dah bagi pendahulu dingin, TV, mesin basuh, microwave, vacuum. Awak cuba fikirkan satu alat lain yang ada dekat rumah awak selain daripada apa yang cikgu cakap tadi. Boleh? Okey, cuba tengok Contoh cikgu bagi contoh. Awak boleh gunakan contoh yang cikgu beri ni. Contoh penggoreng udara ataupun air fryer, periuk nasi, kamera digital dan mesin jahit berkomputer. Ini antara contoh-contoh lain lah yang ada dekat rumah kita. Kebiasaan kita tengok ni lah air fryer dengan periuk nasi. Baik, okey. Contoh membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam atur cara komputer. Kita tengok mesin basuh. Kita lihat atur cara yang ada pada mesin basuh. Sebab awak kena buat nanti ni. Okey, mari kita lihat atur cara mencuci pakaian menggunakan mesin basuh. Ini yang cikgu bagi mesin basuh. Mula-mula awak hidupkan mesin basuh. Kemudian mesin basuh akan timbang berat pakaian. Dia akan anggarkan paras atau tahap air yang diperlukan. Kemudian dia akan anggarkan masa cucian yang diambil. Lepas dia dah buat anggaran tu, dia akan mula masukkan air dan juga sabun. Ada sekarang ada kita memang dah letak sabun siap-siap. Dia dah automatik, dah ada sabun pun ada juga sekarang. Kemudian bila dia dah masukkan air, dia masuk sabun, dia dah mula berpusing lah. Dia dah pusing buat kerja cucian. Sampai satu masa dia bilas. Dia bilas, kemudian dia keringkan. Kemudian dia masukkan air ke dalam mesin basuh, dia lakukan cucian lagi. Lepas tu dia bilas. Lepas tu dia
Lepas tu dia keringkan pakaian. Okey. Sampai dia ada isyarat tau. Dia akan ada bunyi isyarat. Macam rumah cikgu dia akan bunyi tit, 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 tit. 4 kali bermakna dah selesai. Bila dah selesai, kita bolehlah tutup suis. Kita ambil dan kita sidai. Faham Ini adalah dia punya urutan atau cara dia. Mesin basuh ni berfungsi. Awak boleh guna selain daripada mesin basuh. Apa dia? Okey. Baik, untuk tugasan minggu ni mudah saja. Awak tulis dalam buku TMK. Tulis dalam buku TMK. Salin soalan dekat bawah ni. Kemudian bina set arahan seperti yang terdapat dalam contoh sebelum ni. Contoh macam mesin basuh yang cikgu bagi sebelum ni tadilah. Awak buat hari, tarikh. Kemudian awak lukis gambar contoh periuk nasi. Periuk nasi elektrik. Kemudian awak nyatakanlah langkah-langkah aktiviti harian dengan set arahan dalam atau cara komputer yang terdapat dalam periuk nasi tu. Contoh cara masak nasi dengan menggunakan periuk nasi elektrik. Lukis gambar periuk nasi tu. Awak boleh gunakan alat lain pun tak apa. Awak boleh guna pembakar roti tak apa. Mula-mula hidupkan suis. Sampai akhir sekali. Apabila nasi sudah kering, akhir sekali matikan suis. Faham Baik. Rujuk pada mesin basuh tu tadi. Dia ringkas je. Kalau ringkas arahan kerja atau cara komputer dia, pendeklah awak punya langkah-langkah aktiviti harian dia. Seperti dalam mesin basuh tadi yang cikgu baru tunjukkan sebelum ni. Baik, tulis dalam buku TMK. Baik, itu saja untuk minggu ni. Kita jumpa lagi pada minggu selepas cuti. Sekian, terima kasih.